Selamat sejahtera kelas. Pada hari ini kita akan sambung dengan tajuk kita iaitu fungsi kuadratik, dan bagi kali ini saya akan mengajar kamu cara untuk melakar graf fungsi kuadratik. Terus kepada soalan. Dengan menggunakan soalan saya akan ajar kamu cara untuk melakar graf fungsi kuadratik dengan betul. Pada soalan yang pertama, lakarkan graf bagi setiap fungsi yang berikut. Kamu diberi fx sama dengan x tolak 1 kuasa 2 tolak 4. Berdasarkan soalan yang diberi ini, kamu boleh mendapatkan beberapa maklumat sebelum melakar graf tersebut. Yang pertama, kamu akan mencari nilai A. A dalam soalan ini adalah 1. 1 lebih daripada 0 bermaksud graf kamu akan berbentuk U dan mempunyai nilai minimum. Yang kedua, kamu akan mencari punca bagi fungsi ini. Macam mana nak cari punca? Dengan cara kita kembangkan dahulu fungsi yang diberi x tolak 1 square tolak 4 sama dengan 0. Kita kembangkan, kita akan dapat x square tolak 2x tambah 1 tolak 4 sama dengan 0. Kita akan cari dahulu persamaan kuadratik. Apabila kita cari persamaan kuadratik, kita akan dapatkan punca bagi soalan ini. Puncanya kita berdapat dengan menggunakan kalkulator. Dan maka dari situ kita akan dapati bahawa punca kita adalah 3 dan negatif 1. Yang kedua, kita akan mencari nilai min. Oleh sebab A itu adalah lebih daripada 0 berbentuk U, nilai min adalah berdasarkan pada bentuk penyempurnaan kuasa 2 ini, kita ambil segala yang kat belakang. Apa sahaja kat belakang ni. Apa sahaja kat belakang ni, maka kamu akan dapat negatif 4. Yang keempat, titik min. Apabila kita ada nilai ni hanya bahagian belakang saja. Tetapi bila kita cari titik, titiknya adalah x dan y. Macam mana saya nak cari nilai x? Dengan menggunakan kaedah bracket ni. Apa sahaja dalam bracket, awak ambil dan awak samakan dengan 0. So, x tolak 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Jadi, ini adalah nilai x, iaitu 1. Dan nilai min kamu ini, iaitu yang di belakang ini, itu adalah nilai y. Jadi, kamu dapat koordinat 1, negatif 4. Yang seterusnya adalah pintasan y. Pintasan y ni kita akan dapat sebagai negatif 3. Macam mana saya nak dapatkan pintasan y? Andai kata kamu diberi soalan kuadratik terus, awak boleh tengok di sini. Sebelum factorization, pintasan y ni ialah x sama dengan 0. Bila x sama dengan 0, dapat negatif 3. Tetapi, andai kata awak nak guna fungsi ini, kaedahnya adalah x tolak 1 kuasa 2 tolak 4 sama dengan y. Awak masukkan x itu sebagai 0. 0 tolak 1 square tolak 4 sama dengan y. 1 tolak 4 sama dengan negatif 3. Maka y kamu adalah negatif 3. Jadi menggunakan maklumat ini, mari kita lakar graf. Pertama sekali kita akan dapat y dan x. Kita akan lakarkan bentuk dahulu, iaitu bentuk A. Yang kedua, kita labelkan dahulu titik minimum kita, 1, negatif 4. Yang kedua, pintasan y kita iaitu negatif 3. Dan seterusnya, punca kita iaitu negatif 1 dan 3. Maka ini adalah graf kamu. Dan dari graf kamu ini, kamu juga boleh dapatkan nilai paksi simetri. Apa itu paksi simetri? Paksi simetri adalah keadaan di mana graf kamu ini dibahagikan betul-betul di tengah-tengah. Jadi, apakah paksi simetri kamu? Paksi simetri kamu adalah sama dengan nilai x sama dengan 1. Awak ambil bracket ini, isi dalam bracket. Awak samakan dengan 0 dan apa saja yang kamu dapat itu adalah paksi simetri.
Baik, mari kita lihat pada soalan yang kedua. Apabila kamu diberi fungsi fx sama dengan 2, x tambah 2 squared tolak 2. Maka dari maklumat yang diberi, A kamu adalah sama dengan 2, iaitu lebih daripada kosong. Maka bentuk graf kamu adalah U dan mempunyai titik minimum. Yang kedua adalah untuk mencari punca bagi fungsi ini. Kaedahnya, kamu akan mengembangkan 2, x tambah 2 squared, tolak 2 sama dengan kosong. Awak kembangkan dahulu fungsi yang diberi, persamaan kuadratik yang diberi yang ni. Lepas tu, awak darab dengan 2 dan selesaikan. Jadi dalam keadaan ni, awak akan dapat x tambah 3, x tambah 1 sama dengan kosong. Maka puncanya adalah negatif 3, negatif 1. Kemudian, kamu akan dapat nilai nilai minimum. Sebabkan bentuk graf kita kan U, maka kita akan mempunyai nilai minimum. Dan untuk nilai minimum, kita lihat pada bentuk penyumputan kuasa 2 ini, lihat di bahagian belakang sekali, iaitu negatif 2. Seterusnya, titik minimum. Titik minimum mesti mempunyai koordinat X dan Y. Untuk mencari koordinat X, maka kita ambil bracket ini, nilai dalam bracket, X tambah 2 sama dengan kosong. X sama dengan positif 2 pindah sebelah sana. Maka kamu akan dapat negatif 2. Maka X sama dengan negatif 2. Dan ini nilai X. Dan nilai Y ini adalah nilai minima kamu ataupun nilai yang paling belakang sekali. Alright, so kamu dapat negatif 2, negatif 2. Dan pintasan Y kita akan dapat dengan substitute X sama dengan kosong dalam fungsi kamu. Jadi bila X sama dengan kosong, maka 2 darab kosong tambah 2 squared tolak 2 sama dengan Y. Kosong tambah 2 ialah 2. 2 kuasa 2 ialah 4. 4 darab 2, 8. 8 tolak 2 ialah 6. Maka kamu dapatlah Y itu sama dengan 6. Sekarang kita akan lakarkan graf kita. Kita ada paksi X dan paksi Y. Kita ada bentuk graf U. Dan kita mempunyai titik minima X-nya negatif 2, Y-nya negatif 2. Pintasan Y sebagai 6. Dan punca kita sebagai negatif 1, negatif 3. Maka graf kita telah siap dilakar. Dan berdasarkan graf ini, kita boleh cari paksi simetri kita, iaitu, lihat di sini lihat di sini dan juga boleh diguna di sini. Paksi simetri kita adalah X sama dengan negatif 2. Apabila kamu diberi fx sama dengan 9 tolak x tolak 2 kuasa 2. Keadaan ini kita letak nilai konstan di depan, bukan lagi di belakang. Jadi bila awak lihat soalan ini, jangan panik tetapi terus cuba untuk menjawab. Guna kaedah yang sama, dapatkan maklumat yang ada. Yang pertama, A kamu ialah negatif 1. A kamu bukan 9, tetapi betul-betul di hadapan bracket kamu. Maka di sini A-nya adalah negatif 1. Negatif 1 kurang daripada kosong, maka grafnya berbentuk N dan mempunyai titik maksima. Untuk cari punca, kaedahnya masih sama. Kita kembangkan dahulu 9 tolak X tolak 2 kuasa 2 samakan dengan kosong. Awak kembang dulu dalam bracket. Lepas tu darab masuk negatif ini. Dan awak susun. Dah sampai sini negatif X squared tambah 4X tambah 5 sama dengan kosong. Dan ingat, awak boleh tekan kalkulator terus. A sebagai negatif 1, B tambah 4, C sebagai positif 5. Tetapi kaedahnya tidak betul. Kerana kalkulator akan terus mengubah A kamu kepada nilai positif. Jadi, sebelum memasukkan nilai dalam kalkulator, awak akan tukar equation kamu dengan keadaan A itu adalah positif.
Maka saya terbalikkan x squared tolak 4x tolak 5 sama dengan 0. Bila difaktorkan, maka saya dapat x tolak 5, x tambah 1 sama dengan 0. Maka punca saya ialah negatif 1 dan 5. Berdasarkan daripada fungsi yang diberi, nilai maksima saya ialah positif 9. Kalau sebelum ini nilai maksima atau minimal diletak di belakang, kali ini diletakkan di depan. Juga tidak salah. Dan titik maksimanya seperti biasa, awak menggunakan nilai dalam bracket, awak ignore negatif atau positif di depan bracket. Awak cuma ambil isi dalam bracket, x tolak 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Maka koordinat x adalah 2, koordinat y adalah nilai maksima. Dapat 2, 9. Dan seterusnya pintasan y. Macam mana dapat pintasan y? Awak boleh guna kaedah yang ini. 9 tolak 0 tolak 2 squared tolak 2. 9 tolak 0 tolak 2 kuasa 2 sama dengan y. 0 tolak 2 ialah negatif 2. Negatif 2 squared ialah 4. 9 tolak 4 sama dengan 5. Maka y sama dengan 5. Maka kamu dapatlah pintasan y itu sebagai 5. Kita lihat pada lakaran graf. Paksi x, paksi y. Bentuk grafnya adalah N sebab nilai A adalah negatif. Kita labelkan titik maksima kita iaitu sebagai 2, 9. Pintasan y sebagai 5, punca sebagai negatif 1 dan 5 dan titik maksima itu kita labelkan 2, 9. Seeloknya kamu labelkan. Dan berdasarkan graf yang telah kamu lakarkan, paksi simetri kamu adalah x sama dengan 2. Kamu juga boleh dapatkan dari sini. Terusnya, soalan yang keempat. Untuk soalan yang keempat, fx sama dengan 2x squared tambah 3x tolak 2. Oh, dalam keadaan ini, kamu diberi fungsi kuadratik yang tidak disusun dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2. Maka, kamu perlu melaksanakan penyempurnaan kuasa 2 terlebih dahulu agar kamu dapat mencari nilai maksima dan minima, nilai serta titik maksima atau minima. Bagaimana? Yang pertama, fungsi yang diberi itu perlulah kamu jadikannya A itu sebagai 1. Maka dalam keadaan ini, oleh sebab A-nya adalah 2, kita akan faktorkan keseluruhan fungsi ini dengan 2. Kita bukan bahagi. Sebab ini bukan persamaan, ini fungsi. Bila fungsi, kita akan faktorkan. Jadi saya keluarkan 2, bahagi 2, bahagi 2. Seterusnya, saya menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, x squared tambah 3/2x tambah b. B dalam soalan ini ialah 3/2. B bahagi 2 kuasa 2 tolak b bahagi 2 kuasa 2 dan tolak 1. Maka x 3/2 bahagi 2 ialah 3/4. Positif 3/4 kuasa 2 tolak 3/4 kuasa 2. Maka saya akan dapat 9/16. Ingat, kamu tak boleh darab negatif ini masuk dalam. Tidak boleh sebab ia adalah indices. Kamu mesti dah belajar masa form 3 dalam konsep indices. Bila ada kuasa 2, negatif ini tak boleh darab masuk. So, negatif 9/16 tolak 1. Jadi, kita permudahkan bahagian yang belakang ini, kamu akan dapat negatif 25/16. Dan pada keadaan ini, kamu akan darab masuk 2 ini ke sini. Dan 2 ini juga akan didarab masuk dengan bahagian belakang. Bila kamu darab bahagian belakang, maka kamu akan dapat 2x tambah 3/4 kuasa 2. 25/16 darab 2, maka kamu dapat negatif 25/8.
kamu kena ingat 2 ni tak boleh darab masuk dalam ni sebab dia konsep indices. Sama macam di sini. Negatif tak boleh darab masuk, maka 2 ni pun tak darab masuk, dia cuma berada di sebelah. Maka menggunakan 2x tambah 3/4 kuasa 2 tolak 25/8, awak akan menjawab soalan untuk lakaran. Kita salin balik D itu, tetapi kali ini dalam keadaan bentuk penyempurnaan kuasa 2. Jadi menggunakan kaedah yang sama, maklumat pertama, A kamu adalah 2. Nampak 2 lebih daripada kosong, maka nilainya adalah positif berbentuk U, mempunyai nilai minima. Kamu juga akan cari nilai punca. Punca kamu akan guna balik kuadratik yang asal diberi dalam soalan. Awak buat factorization, awak akan dapat X sama dengan negatif 2 dan 1/2. Seterusnya, awak akan cari nilai minima. Nilai minimanya yang ni, yang paling belakang sekali ni. Yang tak ada kaitan dengan bracket dan kuasa 2. Titik minimanya adalah, macam mana kita dapat? Kita ambil nilai dalam bracket, X tambah 3/4 sama dengan kosong, maka X sama dengan negatif 3/4. Ini adalah nilai X. Nilai Y-nya adalah yang di belakang. So, ini adalah nilai Y. Dan pintasan Y-nya amat mudah. Awak boleh tengok di sini. Nampak? Bila X kosong, Y-nya negatif 2. Nampak? Bila kita ada, ni kan persamaan yang asal diberi, awak samakan dengan Y. Dan apabila X itu sama dengan kosong, maka Y kamu adalah negatif 2. Sekarang kita akan buat lakaran. Lakarannya, faksi X, faksi Y, berbentuk U, mempunyai titik minima negatif 3/4 dan negatif 25/8. Faksi Y negatif 2, maaf, pintasan Y sebagai negatif 2, punca sebagai negatif 2 dan 1/2. Ini adalah titik minima kamu, dan berdasarkan titik ini, maka kamu dapat nyatakan bahawa faksi simetri adalah X sama dengan negatif 3/4. Awak tak boleh tulis faksi simetri sama dengan negatif 3/4. Awak kena tulis X sama dengan negatif 3/4. Ingat soalan yang terakhir iaitu apabila kamu diberi fx sama dengan negatif 2, x tolak 1, x tolak 3. Masih sama, oleh sebab bentuk ini bukan bentuk penyempurnaan kuasa 2, maka kita akan membuat penyempurnaan kuasa 2 dengan kaedah. Pertama sekali awak akan kembangkan dahulu antara dua-dua ini. Kembangkan, maka saya dapat x squared tolak 4x tambah 3. Dan dalam keadaan ini saya tak dah masuk. Sebab saya kan perlu jadikan x tu A-nya 1. Jadi dalam keadaan ini A-nya sudah siap 1. Jadi negatif 2 ni saya biar sahaja kat tepi. Dan dari sini B ialah negatif 4. Maka saya membuat penyempurnaan kuasa 2. X squared tolak 4x tambah bracket B bahagi 2 kuasa 2 tolak B bahagi 2 kuasa 2 tambah 3. Maka keadaannya negatif 2 x squared negatif 4/2. Maka dapat negatif 2 kuasa 2 tolak negatif 4/2 ialah negatif 2. Negatif 2 kuasa 2 ialah 4. Ingat, negatif ini tidak boleh didarab masuk ke dalam bracket. Dan tambah 3. Maka akhirnya saya akan dapat negatif 2x tolak 2 squared tolak 1. Dan benda ini belum selesai. Sebab yang akhirnya ialah apabila kamu sebenarnya perlu darab masuk. Kamu perlu darab masuk ke dalam equation ini. Maka kamu akan dapat sama dengan negatif 2x tolak 2 squared tambah 2. Sebab apa? Negatif 2 darab negatif 1 ialah tambah 2. So, negatif 2 untuk bracket ni kita letak depan sahaja. Maka menggunakan fungsi ini yang sudah dalam bentuk penyempurnaan kuasa
maka kita akan menjawab soalan yang terakhir. Makluman berdasarkan soalan ini adalah A-nya adalah negatif 2. Nampak? A ni adalah di depan bracket. Negatif 2 kurang daripada kosong, maka bentuknya adalah U. Dan kita cari punca. Punca ni kita boleh dapat dari soalan kita yang asal. X-nya adalah 1 dan 3. Yang ketiga, nilai maksimanya adalah positif 2. Lihat sini, positif 2. Dan titik maksimanya adalah menggunakan bracket, isi dalam bracket, X tolak 2 sama dengan kosong, X sama dengan 2. So, ini adalah nilai X. Dan kita guna nilai Y. Y ini ke atas soalan, dalam soalan ni. Okay, dan akhirnya adalah pintasan Y. Pintasan Y ni kamu boleh dapat dengan kaedah Y sama dengan negatif 2, kosong tolak 2 squared tambah 2. Maka negatif 2 kuasa 2 ialah 4. 4 darab negatif 2 ialah negatif 8. Tambah 2 dapatlah negatif 6. Maka pintasan Y-nya adalah negatif 6. Sekarang kita akan lakarkan faksi Y dan faksi X. Bentuk graf sebagai N sebab A-nya adalah negatif. Kita mempunyai titik maksima 2 dan 2. Kita mempunyai pintasan Y negatif 6. Punca 1, 3. Dan titik maksima itu kita labelkan. Agar nampak lebih elok, lebih kemas. Dan akhirnya berdasarkan gambar saja, kamu dapat tentukan faksi simetri iaitu X sama dengan 2. Jadi saya harap dengan kelima-lima soalan yang telah saya bincangkan, maka kamu akan dapat melakar graf fungsi kuadratik dan kamu dapat lihat kaedah yang betul untuk melakar graf ini. Terima kasih dan kita jumpa lagi.